rintis bandar mesra usia. Banjir PPS di Pulau Pinang dan Perlis ditutup sepenuhnya. Assalamualaikum dan selamat petang. Edisi Rabu N5 30 Oktober bersama saya, Norlela Muhammad Nor. Selain tajuk utama seperti biasa, lintas langsung akan mengambil tempat dengan dimulakan dengan perkembangan dari RTM Terengganu bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Kemudian ke negeri di bawah Bayu bersama Jovinia Jim Lajim. Diikuti perkembangan langsung dari Bumi Kenyalang bersama Muhammad Firdaus Arasi dan Fatina Suhar Rashid. Akhir sekali setia menanti di RTM Kuantan untuk perkembangan semasa dari Pahang. Semuanya seketika nanti, setia bersama N5. Taiping dipilih menjadi bandar pertama di negara ini untuk pelaksanaan fasa pertama projek rintis Age Friendly City at Taiping atau Taiping Bandar Mesra Usia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, projek rintis itu melibatkan proses perancangan pembangunan yang dijangka mengambil masa selama 2 tahun. Projek bakal dilaksana melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perak dan Majlis Perbandaran Taiping MPT. Hasil kajian akan diasimilasikan untuk membangunkan National Comprehensive Framework yang disesuaikan mengikut keperluan tempatan yang boleh diadaptasi di tempat-tempat lain. UNDP actually provided us assistance to the tune of $267,000 to implement this project in Taiping. This is a pilot project that is to develop a set of localized recommendation and action plan in Taiping for the aged. Semasa berucap pada perasmian projek di Taiping, beliau berkata, projek ini juga merupakan satu instrumen untuk menggabungkan peranan setiap individu dalam komuniti dan masyarakat setempat. Ia ke arah mewujudkan persekitaran yang didiami bebas halangan, selamat mewujudkan sistem sokongan yang berkesan. Sementara itu, Yang di-Pertua MPT, Burhan Abdul Halim berkata, pemilihan Taiping adalah hasil minat yang ditunjukkan selama ini untuk melaksanakan projek rintis Age Friendly City. Alhamdulillah setelah kajian ini dilaksanakan, kita akan laksanakanlah ciri-ciri kriteria yang telah ditetapkan oleh WHO yang akan menjadikan Taiping sebuah dinobatkanlah sebuah bandar mesra usia ataupun Age Friendly City. Sehingga 26 Oktober lepas, jumlah kumulatif kes denggi dilapor di seluruh negara mencecah 108,606 kes berbanding 61,254 kes bagi tempoh sama tahun 2018. Ia menunjukkan peningkatan 77.3%, manakala jumlah kumulatif kematian denggi adalah sebanyak 154 kematian berbanding 104 kematian bagi tempoh sama tahun 2018. Peningkatan sebanyak 48.1%. Adalah sebanyak 100. Jelas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, 6 negeri menunjukkan jumlah kes tertinggi iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Kelantan, Sabah dan Pulau Pinang. Manakala 9 negeri lagi merekodkan jumlah kes kurang daripada 3,000 kes. Kementerian Kesihatan mengambil serius tentang isu peningkatan kes denggi ini dan Yang di-Pertua, tindakan bersepadu bagi membantras peningkatan kes denggi telah pun dilaksanakan sejak tahun 2014 lagi melalui pelbagai kementerian, jabatan dan agensi-agensi dengan tertubuhnya jawatan kuasa peringkat kebangsaan mengenai denggi dan pasukan petugas khas denggi peringkat kementerian dan peringkat negeri. Pasukan petugas khas denggi bermesyuarat setiap 2 kali seminggu dan menjadikan agenda tetap aktiviti membantras denggi sebagai usaha untuk memastikan semua pihak termasuk khususnya ahli masyarakat melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi mengikut peranan dan bidang kuasa masing-masing. Kementerian Kesihatan juga telah membelanjakan peruntukan
sebanyak 3.35 juta ringgit untuk outsourcing bagi aktiviti kawalan dan pencegahan denggi bagi negeri Johor, Selangor dan wilayah persekutuan. Tambah beliau lagi, antara langkah lain yang sedang diambil pihak kementerian ialah inisiatif inovasi kawalan denggi dengan pelepasan telur nyamuk Aedes berwolbakia bagi menggantikan populasi nyamuk Aedes liar yang membawa virus denggi. Datuk Seri Dr. Zulkifli menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Merbuk Nur Azrina Surip di waktu pertanyaan jawab lisan. Banjir di Pulau Pinang berakhir hari ini dengan menyaksikan semua pusat pemindahan sementara PPS di daerah seberang Perai Tengah ditutup. Exko Kebajikan Masyarakat Penyayang dan Alam Sekitar P. Bun Poh memberitahu semua keluarga yang terjejas telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Sebelum ini hanya 9 keluarga masih ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Taman Sukun Bukit Minyak dan Tadika Kemas Kampung Manggis. Bagaimanapun, PPS berkenaan ditutup sekitar 12.47 tengah hari tadi. Di Perlis, Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan CV Arau yang menempatkan 9 orang daripada 2 keluarga ditutup sepenuhnya sekitar 2.30 petang tadi. Kesemua mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing di Kampung Titi Besi Arau. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataannya berkata penutupan PPS berkenaan dibuat setelah mendapat persetujuan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang juga Setiausaha Kerajaan Negeri Azman Muhammad Yusof. Penutupan PPS berkenaan setelah PPS Masjid Banggul Sena Padang Besar ditutup 10 malam tadi setelah banjir surut sepenuhnya. Angkatan Pertahanan Awam Negeri turut menggerakkan pegawai dan anggota bagi membantu membersihkan kediaman penduduk yang terjejas banjir. Di Kedah, 2 pusat pemindahan banjir di Baling dan Kubang Pasu ditutup secara rasminya. Bagaimanapun, sebuah pusat pemindahan sementara di Dewan Cendrawasih Pendang masih beroperasi dengan menempatkan 103 penduduk terjejas. Tinjauan di beberapa kampung sekitar Changlun menyaksikan penduduk mula membersihkan kediaman. Kalau hujan lebat memang tiap-tiap tahun. Tahun ni ada naik tak berat sangat. Kalau tidak 4 kali, setahun 5 kali. Ini baru pertama kali. Kadang hampir 3 kali pun ada. Tengok keadaan cuaca lah. Kalau hujan lalu-lalu tu sampai setahun 3 kali pun ada. Tak ada apa yang tinggal. Sebab ada laju sangat ayak tu. Barang sekolah anak pun habis. Tak ada anak tu lah. Kerja-kerja membersihkan rumah penduduk turut dibantu Adun Bukit Kayu Hitam yang juga pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Keluarga dan Masyarakat, Pembasmian Kemiskinan dan Kebajikan Negeri Halimatun Saadia Saad dengan mendapat kerjasama agensi kerajaan dan NGO. Dan bercakap mengenai peruntukan bantuan kepada penduduk terjejas banjir akan ditentukan dalam mesyuarat Exco. Bermula 1 November ini juga, Adun dan penyelaras DUN diperuntukkan RM5,000 untuk membantu penduduk terjejas bencana. Orang mangsa yang terlibat diberi dengan kit makanan zakat oleh pejabat zakat dan juga daripada APM. Selain daripada itu, Satun selaku adun kuasaan kita bagi sumbangan bentuk wang tunai lah untuk mereka balik ke rumah beli kelengkapan untuk mencuci rumah tu. Dan kalau nak ikut tu kita tengoklah, kita nak ambil dulu butiran yang detail yang insya-Allah kita tengoklah bentuk bantuan selanjutnya. Sementara itu, dalam kenyataan yang dikeluarkan Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Kubang Pasu, Kapten PA Kamarul Zaman Kasa memaklumkan Pusat Pemindahan Sementara PPS Daerah Kubang Pasu di Dewan Kampung Tradisi Changlun telah ditutup pada 2.45 petang tadi. Penduduk yang terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara SK Cangkat Lobak Bagan Serai Perak bertuah selepas menerima kunjungan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. 149 penduduk terjejas daripada 35 keluarga ditempatkan di PPS berkenaan sejak dibuka pada 21 Oktober lalu.
Datuk Seri Dr. Wan Azizah juga sempat meluangkan masa bersama bayi berusia 7 hari yang turut ditempatkan sementara bersama ibunya sejak 6 hari lalu. Umur 7 hari ya, yang dalam pantang lah ya. Saya bercakap dan bincang sikit dengan Kerajaan Negeri Perak dan Pegawai Kewangan dan DO dan juga Exco dan ahli parlimen kalau fikirkan bagaimana nak buatkan tebatan banjir, mungkin mitigasi lebih pada segi long term lah. Setakat tengah hari tadi, jumlah penduduk banjir terkini di Perak adalah seramai 570 orang dengan 278 orang dari daerah hilir Perak, 188 dari daerah Kerian, manakala 71 orang lagi dari daerah Padang Serai. Di PPS Bidor pula, angka dipindahkan masih kekal 33 orang. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, meskipun belum ditutup secara rasmi, penduduk terjejas telah dibenarkan pulang berikutan keadaan dan air yang telah pulih dan surut. Baiklah saudara, seperti biasa untuk laporan cuaca semasa, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawai Rashdam Amirul Asraf Ruslan di sana. Silakan Rashdam. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian di kawasan latitude yang semakin tinggi ketika ini angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam. Hal ini disebabkan oleh kewujudan ribut tropika Matmor yang kini sedang berada di kawasan timur laut Vietnam. Sehubungan dengan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama di kawasan Condor, Reef North dan juga Palawan yang akan berakhir pada 1 November nanti. Angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter di kawasan berkenaan adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir kesemua kawasan di semenanjung Malaysia kecuali di Pulau Pinang dan juga Melaka. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kudat dan Sandakan di Sabah termasuklah di bahagian Limbang, Kapit dan juga Mukah. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar utama di Malaysia untuk malam nanti. Sekian, Assalamualaikum. Bersua kembali, mayat seorang pelajar tingkatan 2 yang dikuatiri lemas di Sungai Kampung Tuan Cik, Bukit Tunggal di Kuala Terengganu ditemukan 50 meter dari lokasi kejadian pada 11.02 pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Rozizah Abni Hajar ketika mengesahkan berkata mayat Daniel Danish Muhammad Jasmin 14 tahun dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk bedah siasat. Mayat mangsa dikesan terapung kira-kira 50 meter dari lokasi dilaporkan hilang oleh pasukan penyelam bomba. Untuk operasi pada pagi ini juga, Jabatan Bomba telah mendapat bantuan daripada unit pengasan
unit K9 bomber di mana sebanyak 2 ekor anjing telah digunakan dalam usaha mencari mangsa lemas. Dan anjing-anjing tersebut juga telah memberi kesan yang positif lah dalam pencarian kami, di mana mangsa telah dijumpai di tempat yang dispot oleh anjing lah. Sementara itu, ibu mangsa Nurhayati Ali reda dengan penemuan mayat anaknya. Saya tengok orang bom pergi sana ni, tengok saya kata jumpa dah. Saya timbul je, saya reda. Pencarian masuk hari kedua diperluas merangkumi jarak 1.5 km melibatkan 50 anggota. Seorang maut akibat tertimbus dalam runtuhan tanah di Pasir Putih, Kelantan. Insiden berlaku pagi tadi dengan identiti mangsa disahkan sebagai Terence Dunstan anak Peter, 36 tahun, berasal dari kampung Skibang, Bau, Sarawak. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih, penolong penguasa bomba Azhar Elmi Mustafar mengesahkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 10.46 pagi dan ke lokasi kejadian di Bukit Peraksi bersama 7 anggota. Sebaik tiba, mayat mangsa telah dikeluarkan orang awam dan dibawa ke Klinik Kesihatan Cerang Ruku, Pasir Putih. Ketika kejadian, mangsa bersama seorang lagi rakan sedang menggali telaga bagi kegunaan pemilik kediaman berkenaan. Bagaimanapun, ketika menurunkan bingkai kerek telaga pertama sedalam 3 meter, tanah dari tebing telaga tiba-tiba runtuh dan menimpa mangsa. Mangsa yang cedera parah disahkan meninggal dunia di Klinik Kesihatan Cerang Ruku, Pasir Putih. Jenazah Allahyarham Lance Corporal Muhammad Syakiran Syamsuddin, 30 tahun dan isteri Nurul Ashikin Kamaruddin, 27 tahun yang maut dalam kemalangan di Jalan Said Putra, Kuala Lumpur selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Rekang Hilir, Bacok, Kelantan pukul 2.20 pagi tadi. Allahyarham Lance Corporal Muhammad Syakiran ketika jenazah pasangan ini tiba pukul 1:01 pagi. Selain ahli keluarga dan sanak saudara, turut kelihatan Ketua Polis Daerah Bacok, DSP Ni Aminuddin Raja Abdullah memberi penghormatan terakhir. Hasil bedah siasat ke atas mangsa mendapati Allahyarham Nurul Ashikin hamil anak kembar dengan usia kandungan 2 bulan. Semalam, anggota polis Balai Seksyen 6 Shah Alam ini maut bersama isteri ketika dalam perjalanan ke tempat kerja selepas motosikal ditunggang merempuh belakang sebuah lori pukul 7.59 pagi. Pasangan ini meninggalkan seorang anak, Muhammad Arfan Rizki, 22 bulan. Kebakaran awal pagi tadi di Kampung Baru Cina, Benta dekat Kuala Lipis, Pahang memusnahkan 15 kediaman. Ketika mengesahkan mengenai kejadian, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Nur Hisham Muhammad memberitahu tiada kecederaan mahupun kematian dilaporkan. Kebakaran berlaku pukul 1.05 pagi, dipadamkan dalam tempoh sejam 30 minit. 3 jentera bomba dan penyelamat, 2 van perkhidmatan penyelamat dan perawatan kecemasan EMRS serta sebuah jentera tangki air dengan kekuatan 20 pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Lipis dan Raup ke lokasi. Operasi turut dibantu 5 anggota pasukan bomba sukarela Kuala Gali. Dan setakat laporan disiapkan, punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Seorang pemilik kedai telefon didenda RM8,250 oleh Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur gara-gara menyimpan 55 video lucah dalam telefon bimbit miliknya. Magistrate Nur Farahin Razlan menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh Si Fu Hong mengaku salah sebaik pertuduhan terhadapnya dibacakan.
Berdasarkan pertuduhan, Fu Hong memiliki 55 kandungan video lucah yang disimpan dalam telefon bimbitnya di sebuah kedai di Jalan Raden Bagus, Bandar Baru, Sri Petaling pada 25 Oktober 2018. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 292 Kanun Keseksaan Kurungan Akta 574. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, Nazrul Nizam Zamri. Terdahulu tertuduh yang diwakili Peguam Katie Tang merayu hukuman ringan dikenakan atas alasan telah insaf dan menanggung isteri serta 2 anak. Bagaimanapun, pihak pendakwaan memohon mahkamah memberikan hukuman yang dapat memberi pengajaran kepada tertuduh dan orang ramai. Kerajaan tidak meletakkan sasaran khusus bagi pemilikan rumah mewah oleh warga asing. Lambakan rumah mewah yang bernilai RM1 juta dan ke atas telah menjejaskan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan permasalahan sosial dalam kawasan rumah yang kosong serta tidak diduduki. Jelas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin. Bagi mengatasi masalah tersebut, kerajaan dalam pengumuman Belanjawan 2020 telah menurunkan had milikan warga asing daripada RM1 juta kepada RM600,000. Kawalan ini tidaklah juga ada satu kajian yang menyeluruh. Jadi KPKT amat berharap dengan adanya persoalan ketika ini dengan lambakan rumah dan sebagainya dengan harga yang tidak bertepatan, satu big data raya yang akan kita tengah dalam pembinaan agar dapat memberikan kita satu statistik yang bersepadu agar boleh kita membuatkan satu projection yang lebih tepat dari segi harga rumah, dari segi lokasi, dari segi kedudukan, keuangan dan sebagainya. Jadi ini diperlukan untuk pastikan bahawa tidak ada lambakan rumah. Tambahnya lagi, rumah mewah yang tidak terjual boleh dikurangkan melalui mekanisme sedia ada kerajaan seperti kempen Malaysia My Second Home MM2H dengan menjual rumah mewah kepada ekspatriat yang berkelayakan. Zuraida menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Ketere Tan Sri Anwar Musa di waktu pertanyaan jawab lisan. Sesi soal lisan sidang Dewan Rakyat turut diberi maklum projek Semarak Kraft dan Kraft Komunitiku yang dilaksana Kraft Tangan Malaysia berjaya menerima penyataan menggalakkan daripada usahawan tempatan bagi menjalankan perusahaan Kraft Batik Malaysia. Jelas Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Muhammad Bakhtiar Wancik, sehingga kini 9 projek telah dilaksana melibatkan penyertaan 704 kumpulan sasar. Kraft Tangan Malaysia juga menawarkan pengajian secara formal iaitu jurusan seni kraft batik di peringkat CJ dan diploma. Melalui tahun 2001 hingga 2019, seramai 760 orang graduan jurusan seni kraft batik telah menamatkan pengajian di IKN, Institut Kraft Negara, bagi meningkatkan bilangan belia kemahiran dalam bidang batik. Kraft Tangan Malaysia juga turut menawarkan program Sijil Kemahiran Malaysia SKM termasuk bidang batik di IKN khususnya kepada pelajar-pelajar lepasan SPM dan belia. Penjelasan itu bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar. Menurut Muhammad Bakhtiar, penglibatan positif usahawan dalam industri batik tempatan bukan sahaja berupaya memartabatkan batik negara, malah mengekang lambakan pemasaran batik dari negara luar. Kraft Tangan Malaysia juga katanya telah melaksana pelbagai inisiatif untuk meningkatkan kebolehcapaian produk batik tempatan di pasaran, sama ada secara fizikal atau menerusi platform atas talian. Kementeriannya menyambut baik cadangan majoriti Ahli Parlimen untuk memakai batik pada setiap Khamis di Dewan Rakyat sebagai usaha menyokong produk batik tempatan. Baiklah saudara, lintas langsung dari Terengganu memaparkan kesiapsiagaan pasukan pertahanan awam dalam menghadapi cuaca buruk dan pencapaian cemerlang Akademi Binaan Malaysia ABM Wilayah Timur. Laporannya kita bersama rakan tugas Muhammad Rashidi Muhammad Isa di sana. Silakan Rashidi. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri.
Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Terengganu menyegerakan penghantaran 3.8 tan metrik stok bekalan makanan ke pangkalan hadapan di Pulau Redang. Langkah itu bagi mengelak penduduk terputus bekalan makanan dan hubungan dengan tanah besar sekiranya cuaca buruk serta ombak besar melanda. Wartawan Nur Yusof ada laporannya. Penghantaran melalui kapal KD Segantang milik Agensi Kuasa Maritim Malaysia APMM yang berpangkalan di Pulau Kambing, Kuala Terengganu disertai 3 pegawai dan 12 anggota lain-lain pangkat. Penghantaran stok makanan seperti beras, sardin, kari ayam, gula, tepung, minyak masak, biskut, bihun dan air mineral itu turut dibantu pegawai dan kaki tangan JKM. Stok makanan ini yang mencukupi untuk menampung kira-kira 2,100 orang penduduk di Pulau Redang, kemudian disimpan di Balai Raya Kampung Baharu. Cuaca monsun timur laut dikhawatiri menjejaskan bekalan makanan antara 3 hingga 7 hari. In case kalau kata betul-betul yang luar biasa berlaku, insyaAllah kita akan minta agensi-agensi lain seperti daripada APMM, maybe daripada jabatan-jabatan yang angkatan tentera dan sebagainya lah, tentera laut dan sebagainya untuk menghantar keperluan. InsyaAllah saya rasa tidak ada masalah lah. Dan juga kita di bawah Jawatankuasa Bencana Negeri, kita telah menyediakan lebih kurang 30 orang anggota berkekuatan daripada Terengganu dan juga zon kemaman, melibatkan juga aset-aset darat dan aset laut. Sekiranya diarahkan untuk bantuan, kita akan bersedia setiap masa. Sementara itu, penduduk serta pengusaha hotel, resort dan chalet yang mempunyai pekerja daripada kalangan penduduk tempatan bersyukur kerana keprihatinan pihak berkaitan. Tambahnya, mulai November hingga hujung Februari setiap tahun, mereka kehilangan punca perabatan apabila tempat penginapan ditutup akibat cuaca dan ombak besar musim tengkujuh. Pada tahun 2017, penduduk Pulau Redang dikejutkan dengan banjir kilat terburuk akibat hujan lebat dan air pasang menyebabkan mereka menanggung kerugian besar. Nur Yusof, Pulau Redang, RTN. Dalam pada itu, 30 anggota Pasukan Pertahanan Awam APM Pulau Redang sudah bersiap sedia menghadapi fenomena yang biasa dihadapi sepanjang musim monsun angin timur laut. Mereka bertugas secara bergilir-gilir 24 jam bagi memantau perkembangan semasa cuaca di pulau berkenaan. Walaupun jarak penempatan penduduk di Kampung Baru dengan pantai sekitar 3 hingga 4 km, namun banjir kilat boleh menenggelamkan rumah mereka sekiranya berlaku pertembungan hujan lebat dan air pasang besar. Sebagai langkah berjaga-jaga, 3 hingga 4 anggota APM sentiasa bersedia sepanjang masa di bilik kawalan. Tiada masalah untuk menggerakkan pasukan ini kerana rata-rata anggotanya merupakan penduduk setempat. Sekiranya berlaku hujan luar biasa, kita akan buat pantauan, kerap buat pemantauan. Setakat ini nampak macam mana? Kita dah Tanda-tanda tu dah ada, cuma kita harap tak berlaku lah, mana dalam masa terdekat ni. Tapi kalau berlaku, kita dah siap sedia dengan 30 anggota. Sekiranya berlaku, insyaAllah kita kerah anggota kita untuk bergerak. Sekiranya berlaku kecemasan akibat cuaca buruk yang memungkinkan penduduk pulau terputus hubungan dengan tanah besar, APM bersedia menghubungi agensi-agensi bantuan lain. Selain itu, walaupun laut dan ombak adalah sebahagian daripada kehidupan penduduk pulau, termasuk anggota APM, mereka tidak memandang ringan cabaran tersebut, sebaliknya sentiasa meningkatkan ilmu kemahiran menyelamat di air. Bagi saya tak kekok lah kalau ada berlaku apa-apa macam bencana macam ni. Kini saya boleh apa dia cakap? Kini boleh hadapi lah apa yang berlaku. InsyaAllah boleh hadapi lah semua apa yang berlaku di bencana kat Redang ni. Di laut memang risiko lah. Kalau kita memang tak galakkan lah kalau penduduk keluar ke bandar untuk ombak besar tu. Tidak hairanlah anggota APM mempunyai hubungan yang akrab dengan penduduk dan sentiasa tampil menghulurkan khidmat tenaga sukarela mereka dalam menjayakan pelbagai program termasuk gotong royong dan sebagainya. Pekerjaan yang lebih terjamin dan peluang membuka perusahaan sendiri yang terbuka luas menarik ramai golongan muda menyertai kursus dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Akademi Binaan Malaysia ABM Wilayah Timur Kuala Berang, Hulu Terengganu merupakan antara institusi kemahiran yang semakin menjadi tumpuan golongan belia di Pantai Timur.
Pusat kemahiran ini bukan lagi menjadi pilihan kedua bagi mereka yang gagal dalam bidang akademik. Sebaliknya, mereka berlumba menimba ilmu kemahiran di ABM ini setelah melihat ramai lepasan institusi ini mendapat tawaran bekerja di luar negara dengan gaji yang lumayan. Manakala yang menceburi bidang perniagaan dan keusahawanan sendiri berjaya memperolehi pendapatan yang tinggi sehingga mampu menggaji berpuluh-puluh pekerja. Antara kursus yang menjadi pilihan utama ialah kimpalan, paip, elektrik, kejuruteraan pembinaan dan kemahiran vokasional yang amat diperlukan oleh sektor industri masa kini. Sebab ABM dapat mengajar dalam berbagai bidang lah. Contohnya plumbing dan macam-macam lagi lah. Sebab saya minat bidang ni. Saya ambil bidang ni, saya mikir bahasa depan lah. Hari ni memang banyak nak cari kerja. Tak ada pengangguran lah. Kiranya boleh ambil bahagian macam kat rumah apa, boleh ambil macam tu lah. Kira belajar. Satu peluang untuk lebih berjaya lah. Kira boleh cari pekerjaan, boleh buat sendiri. Bernasib lah. Kejaya tu tak semestinya makan gaji. ABM bukan sahaja mampu mengeluarkan pelatih yang berkemahiran dan berkualiti untuk keperluan industri, malah inovasi mereka mendapat pengiktirafan di peringkat dunia. Kita berbangga mana wakil daripada ABM wilayah Timur ni sendiri telah mewakili kita ke peringkat world scale yang telah dipertandingkan baru ni dalam bidang engineering. Seorang anak muda belia daripada negeri Terengganu sendiri yang berjaya mewakili Malaysia ke peringkat dunia dalam bidang kemahiran. Sekian paparan berita dan Terengganu, kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Baik, dari Kuala Terengganu Rashidi, terima kasih. Baiklah saudara, seperti biasa kita ke RTM Kota Kinabalu bersama Jovina Jim Lajim untuk mengikuti perkembangan semasa dari negeri di bawah Bayu. Silakan Jovina. Terima kasih Nurlela, salam sejahtera. Hubungan ketenteraan antara Malaysia dan Australia terus diperkukuh dengan pelaksanaan Malaysia-Australia Exercise Mustex 2019 yang melibatkan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Tentera Laut Diraja Australia TLDA yang berlangsung selama 9 hari sehingga 6 November ini. Asisten Ketua Staf Operasi Markas Pemerintahan Armada Timur Pangkalan TLDM Kota Kinabalu, Kapten Azhar Baharum berkata, melalui latihan ini, kedua-dua negara berkongsi idea dan bertukar pandangan secara profesional dalam usaha untuk memantapkan kecekapan pasukan ketenteraan masing-masing selain mempertingkat kesefahaman. Also to enhance the bilateral and also relationships between Australia and Malaysia in Royal Malaysian in the Navy side, so that we will have a better understanding wherever we are at sea or ashore. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Perasmian Exercise Mustex 2019 di Markas Pemerintahan Armada Timur, Pangkalan Kota Kinabalu, Sepanggar Kota Kinabalu. Exercise 2 tahunan yang disertai 500 anggota daripada kedua-dua pihak ini melibatkan 2 buah kapal TLDM iaitu KD Kelantan dan KD Lekyu, manakala 2 buah kapal daripada TLDA iaitu HMAS Stuart dan HMAS Sirius. Bagi memastikan projek pendigitalan penyiaran nasional peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital MyFreeview di Sabah berjalan lancar, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM bersama-sama dengan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC memperuntukkan 228,000 dekoder percuma kepada isi rumah bantuan sara hidup BSH yang layak di negeri ini. Laporan lanjut bersama-sama wartawan Masrona Kalingkalan. Setakat ini 193,000 dekoder percuma berjaya diedarkan kepada mereka yang layak di seluruh negeri. Dalam temu ramah khas dengan RTM di Kota Kinabalu, Pengarah MCMC Wilayah Sabah dan Labuan, Haji Roslan Muhammad berkata, kira-kira 35,000 dekoder lagi masih dalam proses pengagihan dan pencarian alamat penerima. MCMC menjangkakan pemberian dekoder tersebut dapat diselesaikan dalam tempoh terdekat. Ada yang kita hantar tempat tu alamat. Alamat. Ada yang kadang-kadang alamat dia tak nombor je. Jalan ni kita tak tahu. Jadi postman tak boleh nak hantar. So postman hantarlah balik. Tapi nama ada. Alamat tak ada.
Beliau turut menyarankan pengguna yang telah menerima dan telah memasang dekoder namun masih tidak jelas mengenai penggunaan dan fungsi siaran TV digital My Freeview untuk mendapatkan tunjuk ajar dan penjelasan daripada pusat internet di kawasan masing-masing. Dekat semua pusat internet, kita dah pasang dah My TV Freeview dan kita dah ajar kita punya pusat internet macam mana nak pasang. Jadi orang kampung dia nak tahu, apa bagusnya nanti pergi dekat pusat internet dia boleh tengok. Dalam perkembangan berkaitan, penolong pengarah kejuruteraan Jabatan Penyiaran Sabah, Ahmad Fakhru Izan Mamat menyatakan pelaksanaan aktiviti rintis penutupan pemancar TV analog RTM akan dilaksanakan pada 1 November sebelum penutupan kekal pada 7 November 2019. Ini adalah melibatkan 9 stesen TV analog RTM dan juga 6 stesen TV analog yang berada di premis Telekom. Kita menghantar slide ke pemancar-pemancar analog ini. Ini akan dapat diikuti selama 7 hari sehingga pada 7 November. Sehubungan itu, pengguna yang masih belum bertukar ke siaran TV digital dinasihatkan segera berbuat demikian. Peralihan siaran TV analog kepada siaran TV digital ini sememangnya memberi pelbagai manfaat kepada masyarakat khususnya sebagai pengguna dan peralihan ini merupakan satu detik bersejarah yang mana penyiaran TV kita akan setapak maju ke hadapan dan ia merupakan langkah yang tepat sejajar dengan perkembangan teknologi masa kini. Mazrona Kalinggalan, RTM. Jabatan Penjara Sabah menyerahkan sepenuhnya siasatan kes kematian seorang banduan lelaki di Penjara Pusat Sabah di Kepayan, Kota Kinabalu pada 4 Oktober lepas kepada pihak polis. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Datuk Surya Idris berkata, isu itu masih dalam siasatan polis. Datuk Surya menyatakan demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas mengenai isu itu. Tidak komen sangat ni. Dia masih dalam siasatan polis, jadi kita serah kepada pihak polis. Beliau ditemui pemberita dalam majlis perasmian My Pride Infocraft Zon Sabah 2019 di Eastern Plaza, Tawau. Majlis dirasmikan pembantu Menteri Kewangan Sabah yang juga Adun Merotai, Sarifuddin Hatta. Berucap dalam majlis ini, Datuk Surya berkata, Jabatan Penjara Sabah Komited meletakkan kepentingan pemulihan dan pembangunan semula penghuni sebagai agenda utama dalam mengurangkan kadar jenayah di negeri ini. Menurutnya, pelbagai usaha telah dirangka untuk memastikan program pemulihan melalui pendidikan dan kemahiran yang dijalankan memberi kesan kepada penghuni. Lebih 300 produk hasil tangan penghuni penjara dari Penjara Tawau, Sandakan dan Sekolah Henry Geni Keningau dijual sempena program tersebut yang berlangsung sehingga 4 November ini. Sejumlah RM10,000 hasil jualan disasarkan melalui program ini. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk petang ini. Kita kembali bersama Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, langsung dari RTM Kota Kinabalu. Terima kasih, Jovinia. Baiklah, saudara, untuk laporan semasa dari Sarawak pula, Muhammad Firdaus Arasi telah bersedia langsung dari RTM Kuching. Silakan, Firdaus. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak perlu mengatur strategi yang lebih berkesan dalam usaha menarik syarikat penerbangan luar masuk ke negeri ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Mohammadin Katapi berkata, polisi udara terbuka yang menghadkan kemasukan penerbangan ke negeri ini adalah tidak tepat. Sebaliknya, ia bergantung kepada permintaan semasa. Datuk Mohammadin mengambil contoh negeri Sabah menikmati kemasukan pelancong yang tinggi berikutan penerbangan masuk ke negeri itu dari pelbagai syarikat penerbangan. So, kalau ada daripada peserta-peserta daripada Sarawak untuk ke London dan juga mereka mempromosi Sarawak, tentu sekali memang banyak airline itu yang boleh berunding. Malah beliau yakin Sarawak mampu menarik lebih ramai pelancong melalui tarikan keindahan alam semula jadi di negeri ini jika usaha mempromosikannya dipergiatkan. Beliau ditemui media selepas majlis pelancaran dan sesi perkenalan Tahun Melawat Malaysia 2020 di Kuching. Dalam majlis itu, sekitar 100 penggiat industri pelancongan Sarawak turut serta untuk saling bertukar input serta pendapat.
Dalam pada itu, rancangan untuk membawa artifak Firaun atau Raja Tut dari Mesir ke Malaysia tahun hadapan untuk tujuan pameran tidak pernah dibincangkan dengan pihak kementeriannya. Jelas Datuk Muhammadin Katapi, perkara sebesar itu perlu dibincangkan bersama barisan kabinet kerana ia melibatkan perbelanjaan yang tinggi, insurans dan kelulusan negara Mesir. Sepatutnya sebagai timbalan menteri, kalau dia tahu cara untuk mau bikin publicity begitu, yang sebetulnya bukan itu caranya. Dia kena bincang dengan menteri dulu. Beliau menjelaskan pameran sedemikian tidak pernah diadakan di negara ini, malah insuransnya mungkin mencapai ratusan juta ringgit jika kerajaan Mesir meluluskan permintaan tersebut. Beliau diminta mengulas perancangan untuk mengadakan pameran makam dan artifak Firaun Mesir, Ramses II dan Tutankhamun tahun hadapan bersempena Tahun Melawat Malaysia 2020 di Kuala Lumpur. Pelajar yang pernah berdepan kegagalan dinasihatkan supaya tidak terus berputus asa dan berasa kecewa. Ahli Dewan Undangan Negeri Pending, Violet Yong berkata, sebaliknya ia harus dijadikan tauladan sebagai perangsang kepada mereka berusaha lebih gigih ke arah mencapai kejayaan pada masa akan datang. Violet menambah kegagalan merupakan sebahagian daripada rencah kehidupan kerana perjalanan hidup seseorang tidak sentiasa dipenuhi dengan kejayaan atau berjalan lancar. Sehubungan itu, beliau menasihatkan para pelajar supaya tidak jemu berusaha gigih untuk mengejar impian mereka dan bersedia untuk menghadapi apa jua cabaran yang bakal ditempuhi pada masa depan. Selain itu, mereka juga perlu sentiasa bersabar, berfikiran terbuka dan bersedia menyesuaikan diri dengan persekitaran baru. Violet berucap pada majlis graduasi tingkatan 6 dan anugerah kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Pending di Kuching hari ini. Lebih 100 pelajar tingkatan 6 dan pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum menerima sijil masing-masing pada majlis tersebut. Sokongan dan bantuan daripada keluarga serta masyarakat amat diperlukan dalam proses kelangsungan pemulihan bekas banduan. Pengarah Penjara Sarawak, Ajidin Saleh berkata, ini terutamanya dalam penerimaan mereka dalam kalangan keluarga dan masyarakat, sekaligus menghindar perasaan terdisisih. Yang bakinya adalah Ajidin Saleh menjelaskan pihak penjara hanya berupaya menyediakan aktiviti atau program pemulihan diri pesalah mengikut modul yang dirangka sebagai persediaan menghadapi dunia luar selepas mereka dibebaskan. Namun realiti kehidupan menuntut sokongan dan bantuan segenap lapisan masyarakat bagi membolehkan bekas banduan meneruskan kehidupan baharu. Tanpa sokongan dan bantuan berterusan, bekas banduan yang merasa tersisih dan membuatkan mereka cenderung untuk kembali kepada tabiat lama atau melakukan kesalahan berulang. Pengarah itu ditemui selepas merasmikan penutupan program kolaborasi bersama keluarga Sokong Bantu Keluarga di Penjara Puncak Borneo Kuching hari ini. Program tersebut yang disertai 120 orang pesalah dadah melibatkan modul HAN atau Help Yourself, No Suffer, No Tears sebanyak 17 sesi pemulihan. Modul HAN digunakan sebagai modul integrasi yang mencakupi terapi kelompok psikopendidikan, kaunseling tingkah laku kognitif, psikospiritual dan pendidikan keluarga. pesalah lelaki. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Baik Firdaus, terima kasih. Potensi tinggi tanaman vanila, jalan baru ke Pahang Skills dan semangat kental urus warga emas antara yang laporan yang telah disediakan untuk lintas langsung dari Pahang. Bersedia di Kuantan Fatin Nasuhar Rashid di sana. Silakan Fatin. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Angkatan Koperasi Kebangsaan Berhad Angkasa berpromosi tanaman vanila sebagai pilihan utama produk baru koperasi untuk diusahakan secara komersial. Presidennya Datuk Abdul Fattah Abdullah berkata, tuan itu kini dianggap tanaman emas yang semakin memperoleh permintaan tinggi dari seluruh negara. Tambahnya, pihaknya berusaha membantu negeri Pahang untuk menjadi pengeluar utama produk berkenaan. Ini akan kerjasama lah. Kerjasama kajian negeri Pahang termasuklah mendapatkan tanah dan juga tanah-tanah terbiar lah. Minta bantuan. Dia ada dua, tanah kajian, tanah terbiar, tanah tol ataupun tanah yang dimiliki oleh anak-anak syarikat kajian negeri yang tak digunakan, usahakan.
Menurut Datuk Abdul Fattah lagi, Angkasa telah menghantar permohonan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM bagi menubuhkan sebuah lagi koperasi yang menggabungkan ahli penanaman vanila dalam satu organisasi. Penubuhan koperasi vanila itu akan memudahkan segala urusan bantuan, kepakaran dan pengeluaran serta urusan pasaran tempatan. Setakat ini pengeluarannya hanya dapat memenuhi 3% permintaan dunia. Beliau merasmikan Bengkel Pengenalan Asas Tanaman Vanila di Temerloh. Bengkel pengenalan asas tanaman vanila itu dikendalikan oleh pemain industri vanila tempatan Temerloh, Muhammad Faisal Muhammad Nurawi dan Nur Aziz Nasruddin dari Bogor, Indonesia. Hampir kalau memang dia penghasil vanila, hampir setiap rumah dia punya. Karena memang kes pencurian, makanya dia tanam di sekitar rumah saja. Luasannya tidak besar dan pun tradisional. Tradisional dia olah. Nah, ini yang mungkin bisa dikembangkan juga karena mengingat lahan di Malaysia sekitar rumah itu masih banyak yang bisa dimanfaatkan dengan luasan kecil, tenaga kecil, kos kecil, hasil maksimal. Nah, ini yang saya harapkan untuk ke depannya bisa memberikan nilai tambah. Menurutnya lagi, Malaysia berpotensi menjadi pengeluar utama vanila dunia kerana cuaca dan kesuburan tanah hampir sama dengan Indonesia di samping sokongan kerajaan dan angkasa terhadap industri berkenaan. Jalan baru terus ke pintu masuk utama Pahang Skills bersebelahan Jalan Pintasan Kuantan Pelabuhan yang bernilai 3.3 juta ringgit bakal siap dalam masa terdekat ini. Kos tersebut termasuk pengalihan paip air, kabel elektrik, pagar pencawang tenaga nasional berhad dan infrastruktur jalan. Pengerusi Pahang Skills Datuk Mas'ud Awang Sama berkata, jalan baharu melalui kampus Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM tersebut akan memendekkan perjalanan masuk ke Pahang Skills kepada 500 meter berbanding 3.8 km sebelum ini. Pembinaan jalan alternatif ini telah dapat memendekkan jarak perjalanan ke Pahang Skills kepada 500 meter sahaja atau setengah kilometer berbanding dengan jalan yang lama iaitu jaraknya lebih kurang 3.8 km serta melalui kawasan laluan utama kilang-kilang di kawasan perindustrian semampu. Beliau menghadiri perasmian Jalan Baharu dan Convocation Pahang Skill ke-10 yang disempurnakan Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warosdi Wan Ismail di Kuantan. Seramai 337 orang graduan menamatkan pengajian masing-masing. Sepanjang 25 tahun penubuhannya, Pahang Skills telah melatih seramai 54,000 pelatih terdiri daripada golongan pelajar lepasan SPM, graduan menganggur dan juga pekerja industri, kerajaan serta swasta. Sikap sukakan cabaran tidak mematahkan semangat seorang pemuda untuk menjaga 22 warga emas lelaki termasuk 7 yang sakit terlantar. Mereka merupakan penghuni rumah kebajikan Seri Permai Taman Tas Kuantan yang beroperasi sejak tahun 2012 yang lalu. Muhammad Fauzi Ramli, 30 tahun berkata, sokongan keluarga dan rakan-rakan menyebabkan beliau memilih untuk menjaga kebajikan setiap warga emas di situ sehingga ke hari ini. Beliau juga perlu mengikut setiap ragam orang tua di rumah itu agar memudahkannya untuk berkomunikasi dan mengurus keperluan mereka. Beliau turut merawat mereka yang memerlukan penjagaan rapi seperti mencuci luka akibat kencing manis dan juga orang tua yang nyanyuk. Niatnya hanya ingin membantu orang tua yang kurang bernasib baik, termasuk bekas gelandangan dan dibuang keluarga. Cabaran orang tua ni bagi saya tidaklah mana sangat. Itu biasalah pandangan orang tua ni, dia nak alih kepada budak-budak. Kan, macam kita beri, saya bagi contoh, yang depan ni kita letak orang tua yang memerlukan perhatian kita, maknanya kita sentiasa ada. Dan yang di bahagian belakang pula kita letak orang tuanya nyanyuk. Sementara itu, pengerusi rumah kebajikan tersebut, Zahari Mamat berkata, beliau pernah mengambil beberapa orang penjaga namun ramai yang tidak mampu bertahan dengan ragam orang tua di rumah itu.
Zahari membuka rumah kebajikan itu selepas kehilangan kedua orang tuanya 8 tahun lalu. Kita di sini kita memerlukan kurang lebih 15,000 lah satu bulan. Mana ada yang kurang, ada yang lebih begitulah. Jadi tentang dana ni ialah kita bergantung juga kepada orang ramai lah yang memberi sumbangan wang ringgit lah. Yang selebihnya saya lah yang mencarinya dan daripada kerja-kerja saya lah selama ni, duit simpanan dan sebagainya lah, insyaAllah. Rumah kebajikan itu juga memerlukan dana bagi membaiki tandas yang rosak. Sebarang sumbangan boleh disalurkan atas nama Badan Pengurusan Rumah Kebajikan Seri Permai Pahang melalui akaun Maybank 5562 2640 2887. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Pahang kembali ke Angkasa Puri. Baik Fatin, terima kasih. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-255 di Istana Negara. Mesyuarat dipengerusikan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Terdahulu, Tuanku Muhriz berkenan memberi tabik hormat ke atas kawalan kehormatan utama daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Buat julung kalinya, sebagai simbolik mempengerusikan mesyuarat, baginda turut berkenan menyempurnakan penanaman pokok merbau yang telah diiktiraf sebagai pokok kebangsaan Ogos lalu. Antara yang turut berangkat ialah Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah, Pemangku Raja Johor Tunku Ismail Ibrahim dan Tengku Arif Temenggung Pahang Tengku Fad Muazzam Shah. Raja-Raja Melayu diiringi menteri besar masing-masing, manakala Yang di-Pertuan Negeri diiringi ketua-ketua menteri. Mesyuarat berakhir esok. Sejak penutupan siaran analog di utara tanah air pada 14 Oktober lepas, liputan siaran TV digital di Kedah tidak menghadapi sebarang masalah. Ketua Pejabat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Kedah, Muhammad Faizal Azizan, menjelaskan pengguna di kawasan pedalaman masih boleh mendapat siaran dengan jelas jika menggunakan teknologi televisyen terestrial digital DTT. Pengguna katanya hanya perlu mendapatkan perkhidmatan DTT melalui siaran My Freeview dengan pemasangan dekoder. Setakat ini di Kedah sahaja, 178,700 dekoder percuma telah disalur kepada kumpulan sasar. Kawasan yang jauh ataupun terlindung daripada stesen pemancar, kalau di Kedah ni di Gunung Jerai, mereka boleh menggunakan satelit dish yang menggunakan teknologi DTH untuk mendapat siaran My Freeview. Sebenarnya liputan 100%, tidak ada masalah. Beliau berkata demikian selepas menyertai pasukan khas sukarelawan Jabatan Penerangan memasang dekoder percuma di rumah warga emas Rokia Ismail di Kampung Pauh Yan. Usaha yang dilaksana Jabatan Penerangan Kedah ini secara tidak langsung membantu golongan yang tidak berkemampuan menjimatkan kos pemasangan dekoder. Dan berikut reaksi warga emas Rokia Ismail. Seronoklah, taklah sunyi sangat kan. Kau malam-malam maksud tak pergi masjid tu, maksud tengok juga. Perum dana. Itulah. Itu. Inisiatif membantu golongan B40 melibatkan 5 pegawai teknikal Jabatan Penerangan dan orang ramai boleh menghubungi Pejabat Penerangan Daerah untuk mendapatkan perkhidmatan.
Pelumba sensasi negara Hafiz Syahrin Abdullah berazam memberikan persembahan terbaik kepada peminat tempatan dalam perlumbaan terakhirnya dalam kelas MotoGP di Litara Antarabangsa Sepang SIC hujung minggu ini. Pelumba Red Bull KTM Tech 3 sedar peminat permotoran tempatan meletakkan harapan tinggi kepadanya untuk beraksi cemerlang di laman sendiri. Dalam masa sama, kekal optimis untuk meningkatkan prestasi bersama pasukan baru Angel Nito dalam saingan Moto2. Beliau yakin jentera barunya nanti memiliki kehebatan tersendiri dengan penggunaan chassis speed up. So bagi saya speed up sangat kompetitif. Ada certain race podium and certain race kuat daripada Kalex. So saya akan buat yang terbaik walaupun tahun ni agak sukar bagi saya. Saya terpaksa hadapi masalah yang mechanical, tiada update apa-apa daripada segi enjin. So saya terpaksa terima kenyataan dengan apa yang saya ada, dengan package saya yang ada. So saya just continue working hard seperti saya main bola sekarang dan main basikal and training dengan MotoGP rider seperti Quartararo, Jack Miller dekat Spain. So ini salah satu memberi saya semangat. That's why saya continue walaupun tanpa bergaji tahun depan. So saya terima kasihlah kepada yang terlibat membuatkan career saya still continue, ialah family saya dan Datuk Razlan dan KBS. So insyaAllah saya akan buat yang terbaik demi Malaysia. Beliau ditemui media pada perlawanan bola sepak persahabatan MotoGP antara Litara Antarabangsa Sepang SIC One Star dan pasukan Pescau Rosca di Stadium Shah Alam. Perlawanan berkesudahan dengan 5-3 memihak kepada SIC. Ia turut disaksikan lebih 100 penonton dan peminat sukan permotoran. Antara pelumba lain yang menyertai perlawanan, Maverick Vinales, Carol Idhampawi, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli serta Ketua Pegawai Eksekutif SIC, Datuk Razlan Razali. Menjelang perlawanan hoki kelayakan akhir Sukan Olimpik Tokyo 2020 hujung minggu ini, kekalahan dua aksi pemanas badan bukan penghalang buat skuad kebangsaan bangkit memburu kemenangan menentang Great Britain dalam memastikan tiket berharga ke tamasya sukan terbesar dunia. Sebelum itu, skuad Malaysia Tigers selamat sampai di London semalam selepas mengharungi dua aksi pemanas badan di Belanda. Sejurus tiba, mereka telah menjalani latihan ringan di Lee Valley di bawah kendalian Ketua Jurulatih Negara Roland Olmans. Cuaca sejuk tidak menghalang mereka dari membuat persiapan berbaki 3 hari sebelum perlawanan. Terdahulu, Malaysia tewas 1-4 kepada HOC Gazellen Combinati sebelum tumbang 2-4 kepada HC Bloemendal di Belanda. Pasukan negara dijadual bertemu Great Britain Sabtu dan Ahad ini. Baiklah saudara, N5 edisi Selasa 30 Oktober berakhir di sini. Lagi perkembangan berita-berita semasa, ikuti Nasional 8 malam ini yang juga boleh ditonton melalui myclick.rtm.gov.my. Siaran berita RTM juga boleh diikuti melalui saluran MyFreeView 123. Dan jangan lupa layari Facebook dan Instagram berita RTM. Saya Norlela Muhammad Nur. Salam sayangi Malaysiaku dan salam hormat.